Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Kita masih lagi mengupaskan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hari ini insya-Allah taala kita akan mengupaskan hadis nombor 103 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan hadis nombor 103 ni dia ada berkaitan dengan hukum berjalan di hadapan orang yang sedang mendirikan solat. Apakah hadis 103? Hadis yang ke-103 berbunyi An Abi Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Law ya'lamu al-mar baina yaday al-musalli madza alaihi min al-ithm lakana an yakifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadhr la adri qala 40 yawman aw shahran aw sanatan. Yang artinya daripada Abu Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang yang melintas di hadapan orang salat mengetahui dosa yang ditanggungnya, nescaya dia berdiri selama 40 adalah lebih baik daripada dia melintas di hadapan orang yang bersalat. Kata Abu Nadhr, saya tidak tahu maksud 40 itu. Adakah hari atau bulan atau tahun? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi hadis yang pendek kita lihat hadis ni ada kaitan dengan melintas di hadapan orang yang salat. Nabi SAW seolah-olah melarang seorang Muslim daripada melintas ataupun berjalan di hadapan orang yang sedang mendirikan salat. Nabi SAW menghabarkan kepada kita, kalaulah sekiranya seseorang tu dia tahu betapa besarnya dosa yang harus dipikul oleh seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat, maka nescaya dia akan sanggup untuk menunggu, berdiri, tidak berjalan di hadapan orang yang sedang solat tu, walaupun untuk satu tempoh yang lama. Dalam hadis ini disebutkan selama 40 tempoh. Cuma perawi dia ada rasa syak ataupun ragu-ragu tentang apakah yang dimaksudkan dengan 40 tempoh dekat sini. Adakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun? Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh dikeluarkan daripada hadis yang pendek ini, hadis yang ke-103? Yang pertama sekali kata para alim ulama kita, haram melintas di hadapan orang yang sedang solat. Haram berjalan di hadapan orang yang sedang solat.
Orang yang sedang solat ni, dia ada sekurang-kurangnya 3 keadaan ataupun 3 golongan. Golongan yang pertama adalah kita melintas di hadapan imam. Golongan yang kedua, kita melintas di hadapan orang yang sedang solat bersendirian. Golongan yang ketiga adalah kita melintas di hadapan makmum yang sedang solat berjemaah bersama-sama dengan imam. Saya ulang sekali lagi, hukum berjalan di hadapan orang yang sedang solat ni, dia tak lari daripada 3 keadaan. Yang pertama adalah kita nak jalan dekat depan imam. Yang kedua, kita nak jalan di hadapan orang yang sedang solat bersendirian. Yang ketiga, kita nak jalan di hadapan orang yang sedang solat dalam keadaan berjemaah sebagai makmum. Dan setiap daripada keadaan ini ada perinciannya yang tersendiri. Kita mulakan yang pertama. Hukum jalan di hadapan orang, hukum berjalan di hadapan imam adalah tak dibenarkan. Jadi kita kalau pergi masjid, kan, tak boleh suka-suka hati kita jalan di hadapan imam. Imam sedang solat bersama-sama dengan jemaah yang lain. Tak boleh bagi sesiapa pun jalan di hadapan imam tersebut. Keadaan yang kedua. Golongan yang kedua adalah golongan yang sedang solat bersendirian. Datang seorang jemaah, dia pergi masjid, kemudian dia dirikan solat tahiyatul masjid. Dia masuk dalam masjid, kemudian dia dirikan solat. Kemudian kita nak jalan kat depan dia. Tak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk berjalan di hadapan orang yang sedang bersolat sendirian. Tak kisahlah solat sendirian tu adalah solat fardu ataupun solat sunat, tak dibenarkan bagi kita melintasinya di hadapan. Golongan yang ketiga adalah para makmum yang sedang solat berjemaah dengan imam. Boleh tak kita jalan dekat depan para makmum yang sedang solat berjemaah dengan imam? Adalah dibenarkan. InsyaAllah kita akan bahaskan yang tentang makmum ataupun seorang Muslim jalan di hadapan makmum. InsyaAllah pada sesi yang berikutnya ketika mana kita jelaskan hadis ke-104. Jadi kalau saya dapat simpulkan, yang dilarang kita melintas di hadapan orang yang sedang solat, orang yang sedang solat ini yang dimaksudkan adalah imam ataupun orang yang solat bersendirian. Adapun kalau makmum, kita dibenarkan untuk berjalan di hadapan makmum yang sedang solat berjemaah dengan imam. Kerana ada satu keuzuran. Contoh kita solat berjemaah, kemudian rasa macam nak pergi toilet. Nak pergi toilet pula, kalau kita keluar, terpaksa jalan kat depan makmum yang lain. Boleh ke tidak? Boleh. Perinciannya akan kita jelaskan pada hadis yang akan datang, iaitu hadis ke-104. Di sini timbul lagi satu persoalan. Ustaz, apa maksud jalan di hadapan orang yang sedang solat? Adakah di sana ada jarak yang tertentu? Jadi, yang ulama kita sepakat adalah kita ni dilarang untuk melintas berjalan di hadapan orang. Yang dimaksudkan di hadapan orang sini adalah antara tempat berdirinya dengan tempat sujud dia. Senang kata, kalau kita letak sejadah, kan biasanya sejadah ni dia itulah fit kan untuk orang tu sujud kan. Yang dimaksudkan kita tak boleh jalan di hadapan orang yang solat adalah antara tempat berdirinya dengan tempat sujudnya. Itu kita tak boleh jalan di hadapan. Tak boleh jalan di hadapan imam. Antara tempat berdiri imam dengan tempat sujud imam, kita tak boleh jalan dekat daerah situ. Tak boleh berjalan di hadapan orang yang sedang solat bersendirian. Antara tempat berdirinya dengan tempat sujudnya. Itu tak dibenarkan. Apa pula
Bagaimana pula kalau kita jalan di hadapan beyond tempat sujud dia? Ustaz, saya tak jalan dekat antara tempat berdiri dengan tempat sujudnya Ustaz. Saya jalan depan lagi. Dalam erti kata yang lain, beyond tempat sujud dia. Boleh tak kita berjalan beyond tempat sujudnya? Dekat sini ada sedikit perbahasan. Adalah, dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang tersebut ada meletakkan sutra. Dia ada letakkan pembatas. Keadaan yang kedua adalah dia tidak meletakkan apa-apa objek ataupun pembatas di hadapan. Jadi kalau orang tu solat bersendirian, kemudian dia ada letak objek yang tertentu kat depan sebagai pembatas, maka kita tidak boleh lalu berjalan di hadapan tempat berdirinya dengan pembatas tersebut. Jadi kalau dia ada letak objek kat depan sebagai pembatas, maka kita tak boleh jalan antara tempat berdirinya dengan pembatas tersebut. Adapun kalau orang tersebut tidak meletakkan apa-apa pembatas, tidak meletakkan apa-apa objek kat depan, maka kita boleh berjalan beyond tempat sujudnya. Jadi suka saya kongsikan yang dilarang kita berjalan di hadapan tu, yang dimaksudkan dengan hadapan adalah antara tempat berdirinya orang yang sedang solat tu dengan tempat sujudnya. Ataupun antara tempat berdiri orang tersebut dengan pembatas yang telah diletakkan oleh orang yang mendirikan solat. Itu yang dimaksudkan. Pengajaran yang kedua, wajib menjauhi perbuatan melintas di hadapan orang solat kerana ancaman berat tersebut. Jadi kita ni tak boleh suka-suka hati jalan dekat depan orang yang sedang solat. Especially di hadapan imam ataupun di hadapan orang yang solat bersendirian. Kerana ada ancaman daripada Nabi SAW. Nabi kata kalau orang tu tahu betapa besarnya dosa melakukan perbuatan tersebut, dia akan sanggup untuk menunggu selama 40 tempoh. Dalam erti kata yang lain, dia akan sanggup untuk menunggu satu jangka masa yang lama agar dia tidak melintasi di hadapan orang yang sedang mendirikan solat tu. Menunjukkan satu dosa kan yang besar, satu ancaman yang berat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, lebih baik tidak solat di tempat orang lalu lalang. Jadi kalau seseorang Muslim itu tak sewajarnya melintasi, berjalan di hadapan orang yang sedang solat, maka orang yang sedang solat tu, orang atau orang yang nak mendirikan solat tu, sepatutnya dia mengelakkan tempat-tempat yang di mana dia tahu yang itu merupakan tempat orang lalu lalang. Kerana dengan dia sengaja memilih tempat untuk mendirikan solat dan tempat itu tersebut pula adalah tempat orang lalu lalang, maka dia seolah-olah mendedahkan orang lain kepada perbuatan dosa. Dia sengaja solat betul-betul dekat entrance pintu masjid. Solat sendirian. Sedangkan dia tahu yang entrance pintu masjid itu digunakan untuk orang masuk masjid, orang keluar daripada masjid. Kalau memang tak ada tempat kecuali dekat entrance masjid tu, barangkali kita boleh faham. Tapi kalau sekiranya tempat luas, masjid tu luas, ada banyak tempat, pilihlah tempat-tempat yang bukan tempat orang keluar masuk kan. The entrance of the mosque. Pintu masuk, pintu keluar masjid ni kalau boleh elakkan daripada mendirikan solat dekat situ, melainkan kalau memang tak ada tempat lain. Tapi kalau ada tempat lain, kalau boleh elakkan. Kenapa elakkan adalah kerana takut-takut dengan kewujudan kita, kita solat dekat tempat tersebut, tempat pintu masuk atau pintu keluar masjid, orang perlukan menggunakan laluan tersebut untuk masuk dan keluar masjid. Ada orang barangkali dia ada kerja, dia nak singgah sekejap masjid, kemudian dia nak keluar. Dia nak keluar pula, dia nampak kita sedang diri solat betul-betul dekat depan pintu masjid tu. And dia pun rasa serba salah. Aku ni kalau nak jalan keluar, aku terpaksa lalu kat depan orang ni. Sedangkan ada larangan daripada Nabi SAW daripada berjalan lalu di hadapan orang yang sedang solat.
Jadi bagi orang yang nak mendirikan solat, especially orang yang solat sendirian ni, kalau boleh, kalau pergi masjid, elakkanlah tempat-tempat yang mana memang tempat lalu orang lalu lalang, especially dekat pintu masuk dan pintu keluar masjid. Itu kalau sekiranya ada banyak ruang yang lain. Adapun kalau memang masjid dah penuh, maka itu tidak mengapa. Yang keempat, dalam hadis ini perawi hadis ragu-ragu apakah ini dimaksudkan dengan 40 itu adalah 40 hari, bulan ataupun tahun. Kan disebutkan dalam hadis tadi, kalau orang tu tahu tentang betapa dosanya, betapa besarnya dosa, lalu di hadapan orang yang sedang solat, nescaya dia akan sanggup untuk tunggu selama 40 tempoh. Perawi hadis ni ragu-ragu. 40 tempoh ni apa maksud dia? Adakah 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun? Yang pentingnya satu jangka masa yang lama. Yang pentingnya ia menunjukkan tentang ancaman yang berat. Yang pentingnya ia menunjukkan tentang betapa besarnya dosa melalu di hadapan orang yang sedang solat. Membuatkan orang tu solat tak khusyuk kan, disebabkan kita lalu kat depan orang tu. Kita mengganggu solat orang tersebut. Membuatkan solatnya menjadi kurang sempurna dengan kita lalu di hadapan orang tersebut. Walaupun kita kata yang diharamkan jalan di hadapan orang yang sedang solat, especially di hadapan imam dan juga di hadapan orang yang solat sendirian, di sana ada sebahagian di kalangan ulama yang memberikan exception, pengecualian bagi Mekah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Ada sebahagian ulama silam kita, dia kata Mekah ni, Masjidil Haram ni ada kes pengecualian. Kalau sekiranya Masjidil Haram tu crowded, okay, especially bila kita lihat kan sebelum COVID melanda, kita lihat yang Masjidil Haram ni memang sentiasa crowded kan, ramai orang, especially musim haji, especially bulan Ramadan. Ramai orang datang buat umrah. Bila ramai orang datang buat umrah, maksudnya ramailah jemaah dekat Masjidil Haram tu, ada melakukan tawaf, ada mendirikan salat. Susah nak avoid the crowd, especially kat Masjidil Haram ni. Tapi macam mana Ustaz, saya nak dirikan solat sunat, tapi ada orang jalan kat depan. Dia jalan kat depan bukan dia sengaja nak jalan, kerana tak ada tempat lain untuk jalan. It's too crowded. That's why dia jalan kat depan saya. Adakah dia juga termasuk dalam larangan tadi? Ancaman tadi yang kita bacakan dalam hadis 103, kata sebahagian di kalangan ulama, kalau dekat Mekah, dekat Masjidil Haram, kalau overcrowded, kalau susah untuk elakkan, because terlampau ramai orang, maka diberikan pengecualian. Kerana susah nak dielakkan. Tapi kalau mudah untuk dielakkan, maka tak sewajarnya bagi seseorang Muslim itu berjalan lalu di hadapan orang lain yang sedang mendirikan salat. Itulah di antara pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis 103. InsyaAllah kita bertemu pada sesi yang akan datang. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.